Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah bertemu kita dalam kelas akhlak ataupun adab Islamiah. Okey, hari ini kita akan belajar tentang adab berjual beli, iaitu akibat tidak beradab ketika berjual beli. Ya, apa itu akibat? Akibat itu adalah apa yang kita akan dapat ataupun balasan yang kita akan dapat bila kita tidak beradab ketika berjual beli. Okey, apa antara akibatnya? Okey, ini adalah antara akibat-akibatnya, iaitu 5. Yang mana yang pertama, dibenci Allah, Rasulullah dan masyarakat. Okey, bila penjual ataupun pembeli tidak mengamalkan adab-adab ketika berjual beli, sebagai contoh, penjual tidak menjaga adab, sebagai contoh meninggikan suara, memaki, menengking penjual, lepas tu tidak melayan pelanggan ataupun penjual dengan baik. Sama juga macam pembeli, kalau pembeli tidak menjaga adabnya, sebagai contoh tidak memberi salam, kemudian tidak menjaga adab-adab, sebagai contoh macam tadi lah, dari segi perkataan, dari segi perlakuan, itu semua kena jaga. Kalau kita tak jaga, apa yang kita akan dapat iaitu dibenci oleh Allah, Rasulullah dan masyarakat. Okey, yang kedua, rezeki tidak berkat. Okey, apa itu rezeki? Okey, rezeki ni yang kita tahu semua itu adalah pemberian oleh Allah. Okay, Allah yang berhak memberikan rezeki dan tentukan rezeki itu sama ada berkat ataupun tidak berkat. Okey, jadinya kita kena jaga adab-adab ketika berjual beli. Kalau kita tak jaga, sebagai contoh, dalam kita menjual, kita ada berlakunya penipuan. Jadi dekat situ kita punya rezeki tak berkat lah. Jadi seperti mana dalam surah Ali Imran ayat 37 bermaksud, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak dikira. Maksudnya Allah sahaja yang berhak memberikan rezeki. Sama ada, penjual ni rezekinya berkat. Bagus. Jadi penjual yang seterusnya rezekinya tak berkat. Sebab apa? Sebab tidak menjaga adab-adab ketika berjual beli. Seterusnya, nombor ketiga, pelanggan hilang kepercayaan. Bila penjual tersebut tidak menjaga cakapan, tidak menjaga perlakuannya, tak menjaga adab lah. Bila tak menjaga adab, sebagai contoh, penjual dengan pembeli. Pembeli bertanya kepada penjual, sebagai contoh, cik, kat mana ya sayur ni? Lepas tu penjual tersebut dia kata, pergilah cari sendiri, kan ada kat sana tu, pergi ke sana. Tu tak boleh lah. Itu maksudnya penjual tersebut tidak melayan pelanggan. Jadi pelanggan pun akan rasa macam, apa dia ni, macam tu tak payahlah beli kat sini. Hilang kepercayaan, dah tak nak dah beli dekat tempat yang dia dah biasa beli. Seterusnya, nombor 4, berlaku penipuan, pengkhianatan dan kezaliman. Bila penjual tidak menjaga adab ketika berjual beli, yang sebelum ni kita dah pernah belajar adab, tidak ada unsur penipuan. Penipuan yang berlaku sebagai contoh, menaikkan harga, berlakunya timbangan yang salah. Jadinya bila berlakunya penipuan akan mendatangkan keburukan kepada orang yang nak beli. Daripada situ pun dah berlakunya kezaliman. Yang mana sebagai contoh, awak menaikkan harga daripada harga RM2 jadilah RM3. Sebab apa? Awak tengok, orang kaya,
terus awak naikkan harga ni RM3 sebabkan orang kaya tu mampu nak beli, nak bayar. Jadinya awak naikkan harga. Okey, sebagai contoh kalau orang yang miskin, orang yang sederhana saja, tak kaya, sebagai contoh, harga tu RM3, sepatutnya RM2 kan? Jadi RM3. Jadi orang yang seperti macam ni nak beli macam mana? Dah berlakunya kezaliman dekat situ. Bila dah harganya sama, kenalah sama, tak boleh berubah. Okey, seterusnya yang terakhir, nombor 5, mencetuskan perbalahan. Okey, maksud di sini, mencetuskan perbalahan, bila penjual dengan pembeli tidak menjaga adab tersebut. Sebagai contoh, untuk penjual tidak bersopan santun dengan pelanggan ataupun pembeli. Yang mana dia tidak melayan, tidak memberi layanan yang mesra kepada pelanggan. Sepatutnya dia kena mengutamakan pelanggan. Bukannya dia mementingkan diri sendiri. Selalu kalau kita tengok penjual, dia mesti akan pegang telefon kan. Sementara menunggu orang nak bayar, dia akan pegang telefon, dia akan main telefon sampai dia tak perasan pun pembeli tu nak bayar kat situ. Jadi kat situ boleh berlakunya perbalahan yang mana pembeli tak puas hati sebab penjual tidak melayan pelanggan dengan mesra. Sebab itulah kita kena menjaga silaturahim. Tak kisahlah kita tak kenal dia ke apa ke, yang penting dia saudara Islam. Dan dalam hadis riwayat Muslim, hadis Nabi, yang bermaksud tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Nampak? Kat situ tak kisahlah awak tak kenal orang ni ke apa ke, yang penting kita kena jaga silaturahim tu. Sangat penting pembeli dengan pelanggan. Bila pelanggan bersikap macam tu, bersikap endah tak endah, jadinya pembeli pun akan rasa macam tak puas hati lah. Kenapa berlaku macam tu? Akan berlakunya perbalahan di situ. Jadi penjual dan pembeli kena menjaga adab ketika berjual. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Harapnya dapat membantu kamu untuk membuat latihan di Google Classroom. Sebarang persoalan boleh tinggalkan komen di Google Classroom. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.